Bila diorang tegur untuk beritahu apa yang baik, apa yang bagus untuk anak saya ambil kira. Kalau yang saja nak ceritakan benda yang tak elok, senangnya saya memang akan block lah orang-orang macam tu. Senang je. Ya. Saya block orang yang akan bawa aura negatif. Hati kita pun tenang. Walaupun penyanyi nombor 1 negara Datuk Seri Siti Nurhaliza sering dikatakan sebagai artis yang mempunyai imej bersih, pelantun lagu Aku Bidadari Syurgamu itu tidak terkecuali daripada terkait dengan kontroversi sepanjang karirnya. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kontroversi di sebalik imej bersih penyanyi nombor 1 negara iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Dari awal pembabitan dalam industri seni sehingga kini, nama Siti Nurhaliza pernah menjadi tajuk berita panas yang menggemparkan tanah air. Berikut merupakan beberapa senarai kontroversi yang tertulis dalam diary seni penyanyi terkenal dengan gelaran Voice of Asia itu. Ke-10, produk keluaran Siti Nurhaliza iaitu Simplicity didakwa menciplak produk jenama lain. Selain menyanyi, Siti Nurhaliza juga merupakan seorang usahawan yang berjaya menerusi perniagaan produk kosmetik Simplicity. Pada bulan November 2021, tular mengenai isu rekaan bungkusan tisu pembersih keluaran Simplicity terbaru yang dikatakan menyerupai keluaran Cayman Beauty pada tahun 2020. Lantaran itu, syarikat Simplicity sendirian berhad bertindak pantas dengan mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan hal yang berlaku berkaitan isu tersebut kepada orang ramai menerusi Instagram rasmi mereka. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan syarikat milik penyanyi Tosoho Negara itu, pihak Simplicity memohon maaf dan menjelaskan syarikat mereka tiada niat mahu meniru rekaan produk syarikat kecantikan tersebut. Dalam kenyataan yang dikeluarkan itu, ia mengatakan bungkusan tisu pembersih keluaran Simplicity yang terbaru itu dikeluarkan menerusi penghilangan peralatan asli atau OEM. Susulan itu, pengasas syarikat kecantikan Cayman Beauty, Nabila Anwar atau dikenali sebagai Belle, mengucapkan terima kasih di atas penjelasan yang dikeluarkan oleh pihak Simplicity di media sosial. Dalam masa yang sama, Belle turut berkongsi beberapa foto perjalanan pasukannya dalam menghasilkan rekaan bungkusan tisu pembersih tersebut. Tindakan tampil memperjelaskan isu terbabit juga dipuji warganet, menyifatkan Simplicity sangat profesional dalam menguruskan krisis dan patut menjadi contoh kepada jenama tempatan lain apabila timbul isu plagiarisme. Ke-9, Siti Nurhaliza dikecam kerana berkongsi pengalamannya berjumpa malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Dikau tunjukkanlah. Dikau tunjukkanlah Lailatul Qadar. Saya juga nak melihat malaikat masa tu. Sebuah video tular di laman Facebook pada bulan Julai 2022 di mana Siti Nurhaliza dikatakan melihat sesuatu yang luar biasa di langit sewaktu berada di Tanah Suci Mekah. Difahamkan video itu diterbitkan dalam beberapa tahun yang lalu, namun dikongsikan semula oleh pengguna Facebook. Video yang tular itu dikongsikan oleh laman Facebook Kaki Video Champ di mana rakaman yang dimuat naik memaparkan pendedahan Siti Nurhaliza dalam sebuah rancangan televisyen di TV Al-Hijrah yang dihostkan oleh Ustaz Don Daniel. Menerusi rakaman tersebut, Siti berkongsi cerita kepada Ustaz Don bahawa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Tanah Suci agar ditunjukkan Lailatul Qadar dan juga malaikat. Menurut Siti lagi, beliau mendedahkan hajatnya itu dimakbulkan Yang Maha Esa. Mendengar pengalaman yang dikongsikan penyanyi Tosoho Negara ini, rata-rata ramai warganet memberi pandangan dan komen yang bercampur baur. Netizen kebanyakannya tidak terlalu mempercayai apa yang diperkatakan oleh penyanyi terbabit kerana mereka merasakan ia bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilihat. Netizen berpendapat hanya mereka yang terpilih dan meninggalkan duniawi saja yang berpeluang untuk bertemu malam Lailatul Qadar. Sedangkan Siti masih lagi bergelumang dengan bidang seni dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Walau bagaimanapun, ada juga netizen yang berdoa supaya mereka juga ditemukan dengan malam Lailatul Qadar suatu hari nanti. Ke-8, Siti Nurhaliza pernah digelar penyanyi kampung. Alhamdulillah, syukur Siti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ucapan Siti. Siti nak ucapkan jutaan terima kasih Siti kepada orang yang paling penting sepanjang Siti bergelar seorang artis. Ibu bapa Siti, peminat-peminat Siti. Terima kasih.
Pada awal pembabitan beliau dalam industri seni, Siti Nurhaliza dilabel sebagai penyanyi kampung kerana cara pemakaian dan juga pembawaan dirinya. Jika anda peminat setia beliau, sudah tentu anda tahu bahawa Siti Nurhaliza merupakan gadis kampung yang berasal dari Kuala Lipis, Pahang dan pernah membantu ibunya menjaja kuih semasa kecil. Walaupun sudah bergelar penyanyi, beliau masih mempunyai jati diri sebagai gadis kampung yang selesa berpakaian sopan dan tidak berlebihan. Disebabkan itu, gaya dan fashion beliau sering dikritik kerana tidak mengikuti perkembangan semasa dan juga kadang-kadang kelihatan agak ringkas. Beliau berkata, sebagai artis beliau sedar banyak tanggungjawab sosial lain yang harus dipikul. Jadi beliau memilih untuk bersederhana dalam segala hal termasuk cara berpakaian. Beliau juga mahu menampilkan bakat dan kebolehan suara yang dianugerahkan oleh Tuhan tanpa bersandarkan kepada imej seksi dan berlebihan. Seiring masa dan juga populariti yang makin memuncak, begitu juga dengan gaya dan fashion beliau. Dengan bantuan penata gaya, beliau kini dilihat bergaya dan fashion yang digayakan sesuai dengan imej berhijab serta umur beliau. Ketujuh, gaya pemakaian tudung Siti Nurhaliza yang dikatakan tidak menutup aurat dengan sempurna. Apa-apa pun, niat di hati Siti adalah perlahan-lahan menuju ke arah kebaikan dan Siti harap mereka menerima seadanya Siti lah kan. Ada yang memberikan komen, memberi nasihat. Siti menerima baik apa saja pandangan, apa saja komen, tapi yang menjalani adalah Siti sendiri dan insya-Allah niat Siti selagi menuju ke arah kebaikan tu Siti lakukan perlahan-lahan. Jika anda masih ingat suatu masa dahulu, Siti Nurhaliza pernah dikritik hebat kerana mengenakan selendang dan aksesori yang hanya menutup sebahagian rambutnya saja, sedangkan bahagian jambul, leher dan telinganya masih kelihatan. Disebabkan style selendangnya itu, netizen mengutuk dan mempersendakan Siti kerana beliau sebelum ini dikenali dengan imej sopan dan tidak mahu bergambar dengan lelaki. Netizen juga mempersoalkan imej kampung yang dibawanya sebelum ini dan mengapa sukar untuknya bertudung penuh. Walau bagaimanapun, Siti tidak mengendahkan kecaman kerana dia berpendapat dia mahu bertudung secara perlahan-lahan dan mahu bertudung sepenuhnya apabila dia sudah bersedia. Selain berselendang, Siti juga kadang-kadang mengenakan aksesori seperti turban dan topi untuk menutup rambutnya di mana ia dikritik netizen kerana ia kelihatan tidak sesuai dan pelik. Akhirnya pada hari jadi yang ke-34, Siti mengumumkan bahawa dia sudah bertudung penuh dan berdoa agar imej sebegitu kekal selamanya. Pastinya orang yang paling gembira dengan berita ini ialah Datuk K, Datuk Siti Nurhaliza sendiri dan juga peminat-peminat beliau. Keenam, Siti Nurhaliza pernah dikecam teruk kerana enggan bergambar dengan artis lelaki. Kecoh jugalah ketika tu, wartawan tak biasa dengan keadaan tu. Ada rakan-rakan artis saja juga yang condemn saya. Dia kata, tak nak buat macam tu, baik pergi balik kampung, jadi ustazah apa semua kan. Di awal kemunculan beliau di dalam bidang seni, Siti Nurhaliza pernah digandingkan dengan Zarul Umbrella dalam sesi fotografi majalah. Beliau dikatakan menolak pakaian yang disediakan untuk sesi fotografi kerana ianya agak jarang dan singkat. Keadaan itu menyebabkan kesukaran untuk meneruskan sesi fotografi. Akhirnya beliau bersetuju untuk mengenakan 3 helai pakaian dan menetapkan beberapa syarat untuk sesi fotografi itu. Tidak lama selepas itu, Siti Nurhaliza dengan tegas memberitahu bahawa dia tidak mahu lagi untuk bergambar dengan artis lelaki. Walaupun beliau masih baru dalam bidang seni, keberanian beliau menyuarakan pendiriannya wajar dipuji. Akibat daripada kenyataan itu, beliau dikecam oleh segelintir artis dan peminat seni tanah air kerana dikatakan berlagak baik dan alim kerana tidak mahu bergambar dengan artis lelaki. Ada yang menyindir supaya beliau berhenti menjadi artis dan menjadi ustazah jika benar-benar alim. Kelima, Siti Nurhaliza pernah dilagakan dengan rakan seperjuangannya iaitu Nur Aniza Idris. Dan terima kasih pada Siti Nurhaliza, pada partner. Kita tak gaduh kan? Okey, terima kasih pada Yang dan semua. Semua sedia maklum bahawa Siti Nurhaliza bermula sebagai artis pop, namun kemunculan album ketiga dalam genre irama Malaysia membuktikan bahawa ibu kepada dua cahaya mata itu juga mempunyai kekuatan dalam membawakan lagu-lagu Melayu etnik kreatif. Hal itu menjadikan beliau sering dibandingkan dengan Ratu Irama Malaysia, Nur Aniza Idris, sehingga timbul gosip kedua-dua mereka yang ketika itu berada di bawah naungan syarikat yang sama dikatakan tidak mempunyai hubungan yang baik. Meskipun bergandingan dalam album duet Seri Balas, terdapat banyak gosip yang mendakwa bahawa Nur Aniza Idris tidak berpuas hati dengan pujian ramai terhadap keupayaan Siti dalam genre irama Malaysia. Bagaimanapun, Nur Aniza Idris mengakui bahawa dia tidak pernah ada sebarang masalah dengan Siti Nurhaliza. Malah Siti juga memberitahu dia menghormati Nur Aniza Idris sebagai rakan seperjuangan dalam industri. Keempat,
tersebarnya email fitnah tentang Siti Nurhaliza yang menyebabkan permusuhannya dengan biduanita negara Datuk Sharifah Aini suatu ketika dahulu. Pada tahun 2004, email layang terhadap Siti Nurhaliza menjadi kontroversi terbesar tanah air memandangkan ia turut membabitkan biduanita negara Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini. Email yang mengandungi pelbagai dakwaan fitnah terhadap Siti Nurhaliza termasuk mendakwa beliau mengamalkan ilmu hitam didakwa dilakukan oleh individu yang mempunyai kaitan dengan Sharifah Aini. Siti Nurhaliza bertindak membuat laporan polis bagi membersihkan namanya. Akibatnya Datuk Sharifah Aini didakwa dan diheret ke mahkamah. Datuk Sharifah Aini berasa kesal dengan sikap Siti Nurhaliza yang menurutnya pernah mengeluarkan kenyataan seakan menuduh beliau penulis email fitnah ketika kes itu masih dalam proses mahkamah. Siti dikatakan mengeluarkan kenyataan bahawa beliau berasa lega kerana orang yang menulis email itu sudah didakwa. Kenyataan itu seolah-olah satu tuduhan kepada Datuk Sharifah Aini sedangkan kes masih dalam proses mahkamah. Datuk Sharifah Aini juga berpendapat bahawa tiada istilah perdamaian kerana mereka berdua tidak pernah berperang. Cuba sebagai seorang yang lebih tua dan lebih senior dalam bidang seni, Datuk Sharifah Aini berasa kecil hati kerana Siti Nurhaliza mengeluarkan kenyataan tersebut di akhbar dan televisyen. Selepas proses mahkamah selesai, Datuk Sharifah Aini dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Magistrate daripada tuduhan menyebarkan email fitnah terhadap Siti mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiksaan. Datuk Sharifah Aini berkata, tidak mungkin dia boleh mesra jika terserempak dengan Siti Nurhaliza berikutan kes itu. Namun, beliau tidak akan membantah jika perlu menjayakan persembahan bersama kerana prinsip profesionalisme. Sempena Ramadan 2010, Siti Nurhaliza dan Sharifah Aini dipertemukan untuk satu sesi fotografi khas sempena Hari Raya. Beliau juga sudah mengakui yang dia sudah melupakan kisah lama dan tidak mahu mengungkit cerita-cerita dahulu lagi. Siti berkata lagi dia tidak pernah berdendam atau menyimpan apa-apa perasaan selepas melalui semua itu. Apabila ianya selesai, beliau menganggap semuanya selesai dan memulakan semua yang baru. Ketiga, Siti Nurhaliza dikatakan melanggar SOP semasa di hospital dan kenduri tahnik anak keduanya, Muhammad Afwa. Kelahiran cahaya mata kedua Muhammad Afwa merupakan berita gembira buat semua pihak, termasuk peminat Siti Nurhaliza. Namun, apa yang tidak sedap didengar adalah kontroversi pelanggaran prosedur operasi standard atau SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang didakwa berlaku semasa Siti masih berada di hospital dan kenduri tahnik anaknya itu. Semasa Siti Nurhaliza baru saja melahirkan anak kedua, beliau menerima ramai pelawat yang terdiri daripada ahli keluarga dan lebih mengejutkan kehadiran jurugambar turut sama dirakam di dalam wad tersebut sedangkan negara ketika itu masih dalam PKPB. Pada 26 April 2021, Siti Nurhaliza dan suami dikatakan menganjurkan majlis tahnik sempena kelahiran anak kedua mereka dan Siti dikatakan memuat naik di Instagram beberapa keping foto memaparkan seorang menteri dan pendakwah bebas terkenal dilihat hadir ke majlis berkenaan yang diadakan di kediamannya. Netizen mempersoalkan isu kehadiran individu-individu ternama ke majlis tahnik yang diadakan oleh beliau. Malah, rata-rata netizen meluahkan rasa ketidakpuasan hati mereka apabila individu yang dibenar merentas negeri untuk hadir ke majlis tahnik itu. Antara yang dapat dilihat di majlis tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, tiga penceramah terkenal iaitu Ustaz Azhar Idros, Ustaz Don Daniel dan Ustaz Iqbal Zain. Warganet mempersoalkan kehadiran Zulkifli dan Azhar Idros yang dikatakan merentas negeri kerana menetap di luar dari kawasan Selangor maupun Kuala Lumpur. Disebabkan perbalahan antara netizen itu, Siti menjelaskan bahawa individu terbabit yang juga seorang pendakwa bebas terkenal bersetuju untuk hadir kerana kebetulan beliau berada di situ atas urusan kerja. Berikutan majlis tahnik itu dianjurkan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Siti berkata atur cara majlis dan bilangan tetamu adalah mengikut syarat yang tertakluk bagi acara yang dianjurkan dalam tempoh berkenaan. Siti dan suami juga memohon maaf secara terbuka kepada semua pihak yang tersinggung dengan insiden itu. Selepas polis membuka kertas siasatan, Siti dan suami dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 setiap seorang, manakala individu yang terbabit dikenakan kompaun RM2,000 setiap seorang. Akibat kecaman yang diterima oleh Siti di Instagramnya, beliau bertindak menutup ruangan komen bagi mengelakkan kata-kata negatif yang boleh menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan pengikutnya. Kedua, Siti Nurhaliza dikecam gara-gara status mengumpul pahala secara percuma. Gara-gara memuat naik status di
di Instagram Story meluahkan rasa syukur kerana berpeluang mengumpul pahala, Datuk Seri Siti Nurhaliza dikecam netizen susulan penganjuran Majlis Tahniah anak keduanya yang didakwa melanggar prosedur operasi standard pada bulan Mei 2021. Menerusi status itu, Siti meluahkan dia sepatutnya gembira apabila ditimpa dugaan, namun berlaku sebaliknya. Siti berkata dia sepatutnya seronok untuk mengumpul pahala dengan banyak di 10 malam terakhir Ramadan kerana dikecam oleh netizen. Siti juga mendakwa ustaz ada memberitahunya bahawa apabila seseorang itu dikeji dan diumpat, pahala akan diberi kepada individu yang diperkatakan itu. Berikutan itu, ada segelintir netizen kecewa dan mempertikaikan tindakan Siti yang berkongsi status berkenaan. Mereka berpendapat selepas memuat naik kenyataan rasmi dalam media sosialnya mengenai isu penganjuran majlis tahniah itu, Siti tidak sepatutnya berkongsi sebarang perkara berkaitan kerana boleh mengganggu sensitiviti orang ramai. Disebabkan kenyataan itu, pendakwa bebas Profesor Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah menempelak status yang dimuat naik oleh Siti berkenaan pahala yang dikumpul olehnya. Menerusi akaun Facebook, Profesor Dr. Ridwanti Abdullah berkongsi pandangannya mengenai isu yang sedang hangat diperkatakan ketika itu. Menurutnya, adakah kenyataan yang dikongsikan oleh penyanyi nombor 1 negara itu telah dirujuk terlebih dahulu dengan mereka yang lebih arif berkenaan hukum agama? Profesor Dr. Ridwanti mempersoalkan kebenaran apabila dapat mengumpul pahala kerana masalah yang dicetuskan sendiri. Profesor Dr. Ridwanti juga ingin mengetahui nama ustaz yang dirujuk berkenaan isu tersebut. Tambah Ridwan lagi, budaya mempergunakan nama agamawan untuk menyelamatkan diri tidak seharusnya berlaku. Katanya, dugaan yang dimaksudkan oleh penyanyi itu adalah dugaan yang dicipta sendiri. Jelas Profesor Dr. Ridwanti, jika kehadiran tetamu tersebut boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain, ia boleh menjadi persoalan siapa yang harus dipersalahkan. Dia juga memberi pesanan agar menghentikan budaya mencari publicity dan tidak semua perkara perlu diberitahu kepada halayak. Di tangga pertama, Siti Nurhaliza dikatakan menyembunyikan hubungan dengan Datuk K dan juga dikatakan menjadi perampas suami orang. Orang dia Siti berkawan ya. Siti berkawan dan insya-Allah Siti harap semua mendoakan yang terbaik untuk Siti, dan Siti pun sentiasa meminta berdoa kepada Allah Ta'ala supaya beri Siti seorang yang betul-betul menyayangi Siti dan memahami Siti dan menjaga Siti dengan baik. Walaupun banyak individu termasuk artis yang pernah dikaitkan dengan Siti Nurhaliza, namun akhirnya wanita kegilaan ramai jejaka itu menjadi milik Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa. Meskipun semasa awal hubungan mereka dapat dicium pihak media, Siti Nurhaliza sama sekali tidak memberi sebarang pengesahan maupun menafikan gosip dirinya dengan Datuk K. Hubungan Siti dengan Datuk K dipalit pelbagai kontroversi apabila penyanyi itu didakwa menjadi punca kepada keretakan rumah tangga Datuk K dan isterinya Tengku Zawiyah pada ketika itu. Datuk Khalid menjelaskan bahawa dia dan Siti Nurhaliza menjalinkan hubungan setahun selepas bercerai dengan isterinya. Siti yang masih berteka-teki dalam mengesahkan hubungan dengan Datuk K juga membuatkan peminatnya berang hingga kabarnya ahli kelab peminat Siti Zonas mahu membubarkan kelab itu. Bagaimanapun, menerusi sidang media pada 16 Julai 2006, akhirnya Siti Nurhaliza membuat pengumuman menggemparkan tentang pernikahannya pada 21 Ogos 2006 dengan Datuk K, dan beliau juga berjaya memujuk hati peminat dengan luahan hatinya menerusi lagu Biarlah Rahsia. Dalam pelbagai kontroversi yang memalit penyanyi kesayangan negara itu, tidak dinafikan ia masih tidak menggugat kedudukan Siti Nurhaliza sebagai artis yang mempunyai rekod baik sepanjang kariernya. Sehingga hari ini, Siti Nurhaliza masih menjadi nama besar dan berpengaruh bukan sahaja di Malaysia, malah seantero Asia. Apakah pendapat anda tentang 10 kontroversi melibatkan penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.